terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada bab membicarakan mengenai sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya, ke surat 46. Betul kan? Sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya. Dalam bab ni Imam Jalaluddin As-Sayuti akan mendatangkan bagaimana situasi keadaan kematian tadi, digambarkan kepada kita tentang keadaan kematian yang akan dilalui oleh setiap kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Syekh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahqaf, suratul Qaf, suratul Qaf ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Sadaqallahul azim. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Taala nak gambarkan kepada kita bahawa sakaratul maut itu pasti. Tidak ada, bukan satu dipanggil apa, hanya cerita ataupun apa disebut, benda yang hanya sekadar cerita ni. Tahu dia? Dongeng satu. Kalau hantuah tu dulu, cerita hantuahnya Gelipu Lara. Satu lagi, ada lagi apa mak? Legenda. Ada satu lagi, saya cek satu kataan tu. Hikayat Metos. Metos. Terima kasih Ji. Metos. Jadi hanya benda tu bermain sekadar benda, tetapi dia tidak pasti. Tapi hakikat sebenar Allah Ta'ala gambarkan kepada kita tentang sakaratul maut tu pasti. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Kemudian Syekh datangkan firman Allah SWT pula dalam surah Al-An'am ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Sadaqallahul azim. Alangkah dahsyatnya ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Dalam ayat ni pula Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana golongan-golongan zalim dalam keadaan yang menghadapi sakaratul maut ni satu tekanan yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menyakitkan. Itu sebabnya amalan soleh, kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah SWT yang penuh dengan keikhlasan dan keredaan Allah tu menjadi kayu ukur untuk meletakkan keadaan suasana sakaratul maut kita tadi. Kalau katalah orang tu hidupnya dipenuhi dengan maksiat, maksiat ni luas mak ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, sedangkan amalan baik ataupun sembahyang, puasa, zakat, haji tu pun kita tak boleh nak jadikan sebagai kayu ukur untuk meletakkan kita seorang yang baik. Kerana apa? Kerana ditakuti takut amalan soleh tu pun walaupun lahiriah nampak dia amalan yang baik, tetapi kalau hatinya tu dipelopori dengan penyakit-penyakit hati, takabur, ujub, maksiat juga, termasuk maksiat. Bahkan maksiat hati itu lebih jauh, lebih susah, jauh susah
untuk kembali bertaubat pada Allah SWT, kerana maksiat hati ni benda yang tak nampak dibandingkan maksiat zahir. Maksiat zahir ni, orang berjudi, berzina, mencuri, merompak, dia tahu tu maksiat, nampak, dan mudah untuk dia kembali bertaubat pada Allah SWT. Jadi yang dikatakan zalim dekat sini, semua kezaliman tersebut dalam semua aspek maksiat, baik sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maksiat zahir, maksiat batin, kedua-dua keadaan yang tidak sempat dia bertaubat pada Allah SWT, tak sempat dia kembali pada Allah SWT, maka sudah pasti dia dipanggil kaum yang zalim. Maksud zalim kat situ, dia tak menzalimi orang lain, tapi dia menzalimi dirinya. Kita ni mak, bila ke mana kita berjalan ni tidak mengikut rentak ataupun garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka kita telah secara tak langsung menzalimi diri kita. Walaupun nampak secara lahiriah kita bagi makan cukup, sakit dia bagi ubat, kan? Pergi mandi wap, jaga badan, baik tak? Baik. Secara lahiriah nampak dia baik pada tubuh dia, pada jasad dia, pada diri dia. Tetapi hakikat kalau dia tu masih lagi duduk dalam keadaan melanggar garisan-garisan, batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tadi, maka secara tak langsung dia telah mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah dan mengundang kepada kecelakaan besar ataupun azab yang sangat pedih. Maknanya dia telah menzalimi diri dia secara tak langsung. Itu yang dikatakan zalim tadi tu. Jadi orang yang menzalimi diri ni, ayah dikasih oleh Allah SWT, orang ni matinya tu dalam keadaan tekanan yang terlalu amat sangat sakit, sangat-sangat sakit. Nanti di depan nanti Rasulullah akan gambarkan bagaimana keadaan orang yang mati dalam keadaan kemaksiatan dan mereka yang mati dalam keadaan kebaikan. Kemudian didatangkan firman Allah SWT dalam surah Al-Waqiah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum sadaqallahul azim. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong, Allah Ta'ala gambarkan bahawa nyawa ni dia akan lalu di kerongkong kita ni. Kerongkong ni, kerongkong pada batas nyawa ni di kerongkong. Ini yang terakhir. Dan salah satu kelebihan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kerongkong ni ialah batas nyawa. Dan batas nyawa yang ada pada kerongkong ni, mak, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, di sini, di batas nyawa ni, kalau katalah dia sempat mengucapkan Allah saja pun sudah cukup untuk menyatakan dia ke syurga. Kalau katalah dia sempat bertaubat, disebutkan Allah dan dia sempat bertaubat pada Allah, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Kalau katalah kelebihan ini, batas kerongkong ini, dan kelebihan untuk dikembali dalam keadaan dia bertaubat pada Allah dengan menyebut kalimah Allah semata-mata, dan kelebihan itu Allah Ta'ala terima pada pada makhluk ataupun pada umat-umat terdahulu, maka sudah pasti Fir'aun akan masuk syurga. Fir'aun pasti masuk syurga. Kenapa, mak, Fir'aun masuk syurga? Kerana ketika Fir'aun dengan 300,000 tenteranya mengejar Nabi Allah Musa bersama kaum Bani Israel tu, sampai ke Laut Merah tu. Jadi waktu sampai di tengah-tengah, sampailah Nabi Allah Musa bersama kaum dia melepasi Laut Merah tadi, dan Fir'aun pula bersama bala tentera 300,000 berada di tengah-tengah Laut Merah tadi. Ketika tu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Musa supaya mengetuk semula laut tadi, sehingga air laut tadi bercantum semula. Waktu bercantum semula tu, tentera dia dengan Fir'aun tadi ditelan dengan Laut Merah tadi. Dan ketika ditelan tu, mak, waktu Fir'aun nyawa di halkum, yang ni di kerongkong, di halkum tadi tu, di hujung nyawa dia, hujung terakhir, waktu tu dia sempat sebut Allah Tuhan Musa, Allah Rabbi Musa, Tuhan Musa. Kalau katalah kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW tadi, sesiapa yang sebut sempat matinya tu, kerongkongnya tu sempat menyebut lafaz Allah,
Allah akan terima taubat dia dan pasti masuk ke syurga. Maka kelebihan itu kalau ada pada umat lain, pasti Firaun tidak akan masuk syurga. Tapi Firaun tadi tidak, kerana kelebihan itu hanya ada pada umat Muhammad SAW saja. Ini bagaimana ayat ni nak gambarkan kepada kita bahawa kerongkong ialah batas nyawa. Di situ batas nyawa. Sekalipun kita sempat menyebut Allah pada kerongkong tadi, maka sudah cukup untuk Allah Ta'ala menerima kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya datangkan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi. Sadaqallahul azim. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongnya. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongnya. Jadi dalam ayat ni pula Allah Ta'ala nak gambarkan bahawa itu adalah nafas-nafas terakhir. Kalau bahasa kita tu macam mana? Hembusan nafas yang terakhir yang ditarik. Kalau biasa kita jumpa orang meninggal tu mak, tu dia lepas habis. Kan ada tu. Jadi itu adalah nafas terakhir. Itu memang habis tu, nyawa dia tu tarik habis. Tak ada lagi lepas tu. Jadi kalau dia tak melalui lagi hembusan terakhir tu, ada keberangkalian tu, ada lagi. Sebab yang terakhir itu akan jadi hembusan yang terakhir. Habis. Itu yang dikatakan hembusan yang terakhir. Hembusan terakhir itulah di kerongkong tadi. Dan juga kalau katalah dia sempat sebut kalimah Allah tadi, maka syurga insyaAllah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tapi nak sebut Allah tu pun bukan mudah mak. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, dia tak bagi mak. Dia balik-balik semula pada Allah. Ingat tak hadis kita yang kita sebut, kita baca sebelum ni, yang Nabi SAW gambarkan kalau Allah Ta'ala nakkan kematian seseorang tu baik, maka Allah Ta'ala datangkan 4 orang malaikat mengiringi dia dan memberikan kebaikan, kebajikan pada dia sehingga kan dia mati dalam keadaan baik. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak kebaikan atas dia, maka Allah tak cukup datangkan satu ekor syaitan mengiringi setahun akhir kehidupan dia untuk merosakkan segala amalan dia, dan sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan keburukan. Jadi apa pun balik pada Allah, dia nak bagi. Berapa ramai ahli maksiat, tapi akhirnya dia balik pada Allah dengan baik. Berapa ramai ahli ta'at, yang mana akhirnya dia balik pada Allah SWT dalam keadaan keburukan. Jadi kat mana kita? Kita ni tugasnya buat apa yang Allah Ta'ala perintah, ikut. Kemudian dalam keadaan melaksanakan tadi, dalam keadaan meletakkan pengharapan supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan. Bukan hanya sekadar tertumpu kepada ibadah semata-mata, tidak. Dah solat dah puasa dah semayang malam dah baca Quran dah, tidak. Tetapi setiap amal ibadah yang dia buat tadi ada pengharapan. Apa pengharapan dia? Dia harap Allah Ta'ala sayang dia. Dia harap Allah Ta'ala suka dia. Dia harap Allah Ta'ala terima dia. Dia harap Allah redha dia. Itu yang kita kena letak bagi setiap ibadah yang kita lakukan. Dan kita yakin bahawa, kita kena yakini bahawa ibadah sampai tahap ibadah yang kita lakukan tu pun, kalau Allah SWT tak gerakkan kita, maka takkan kita dapat laksanakan. Semuanya atas Allah. Maka ketika itu, setiap saat detik yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, situasi keadaan apa sekalipun, letakkan pengharapan, ya Allah tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, berikan kebaikan ya Allah, rahmati aku ya Allah, redai aku ya Allah, jangan kau murka aku ya Allah. Minta kepada Allah. Kerana itulah situasi keadaan yang sebenar Allah Ta'ala kendaki ke atas kita. Dia nakkan kita itu. Bukan hanya semata-mata puasa, semayang dah. Tapi semayang dia tak ada pengharapan. Kalau pengharapan pun hanya semata-mata mungkin pahala, syurga, benda yang sekadar. Tapi Allah Ta'ala nakkan kita betul-betul ikhlas kerana Allah.
Bukannya bermakna orang yang minta syurga tu tak ikhlas. Cuma tuntutan tu tidak sesempurna bagaimana orang yang mengharapkan betul-betul harapannya pada Allah SWT semata-mata. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada tempat air ataupun bekas yang di dalamnya berisi air. Beliau kemudian memasukkan kedua tangannya. Baginda kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Dengan kedua tangannya itu beliau mengusap wajahnya secara berucap, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakarat, iaitu sakit akibat kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi diceritakan mak, satu hari Rasulullah SAW tu di hadapan ada satu bekas air. Satu bekas, yang mana dalam bekas tu ada air. Sayyidina Aisyah sebut. Dan ketika itu Rasulullah mencedokkan air di tangan, masukkan ke tangan, baginda memasukkan kedua tangannya itu ke dalam bekas air tadi. Bila memasukkan kedua tangan ke dalam bekas air tadi, lalu Rasulullah mengusap ke dalam wajah. Waktu Rasulullah mengusap ke wajahnya, wajah Rasulullah SAW tadi mak, ketika itu Rasulullah sebut tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakarat, iaitu sakit akibat kematian. Jadi Rasulullah nak gambarkan bahawa kematian itu sakit. Sakit tak sakit kematian tu, sehingga kan selepas daripada kematian tu ada lagi rasa sakit. Selepas daripada kematian tu masih lagi ada meninggalkan kesan sakit selepas daripada kematian tadi. Sakit tak sakit sakarat tu bukan satu benda yang mudah, atau bukan satu benda. Itu sebabnya daripada awal lagi Allah Ta'ala gambarkan bagaimana tekanan demi tekanan daripada sakarat tadi. Terlalu amat sakit, sehingga Rasulullah sendiri menyebutkan bahawa selepas daripada sakarat tu ada meninggalkan kesan-kesan daripada kesan sakit, daripada kesan yang menyakitkan akibat daripada kematian. At-Tirmizi beriwayatkan bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku tidak menginginkan kemudahan kematian bagi seseorang setelah aku melihat betapa sulitnya kematian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak membenci susahnya mati. Aku tidak membenci susahnya mati pada seseorang untuk selama-lamanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara orang yang menghadap kematian Rasulullah SAW ini, kewafatan Rasulullah SAW ini adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tengok bagaimana keadaan Rasulullah tu, sakitnya mati, sakitnya wafat Rasulullah SAW itu. Sehingga kan dia kata apa, kalau Rasulullah sendiri wafatnya tu sebegitu rupa, macam mana yang lain? Lebih kurang macam tu bahasa dia. Jadi jangan duk sibuk nak minta supaya mati tu mudah, mati tu ringan, tidak. Sedangkan Rasulullah SAW itu sendiri kekasih Allah SWT. Israel tu mak, Israel datang sendiri jumpa Rasulullah waktu nak cabut nyawa Rasulullah tu. Pertama sekali adab Israel bila dia nak cabut nyawa para nabi ni, para rasul ni mak, dia akan jumpa minta izin. Mana-mana nabi, mana-mana rasul, Israel bila datang dia nak cabut nyawa mak, dia akan minta izin. Itu adab Israel kepada para nabi. Kemudian yang kedua mak, dia akan tanya para nabi, nak mati ataupun nak teruskan hidup. Itu dia akan tanya, nak mati ataupun nak teruskan hidup. Kemudian kalau katalah nabi itu bersedia untuk berhadapan dengan kematian, maka dia akan cabut nyawa tadi. Kemudian yang ketiga, cuba bayangkan mak, Rasulullah SAW ni, yang ketiga yang Israel hadapi Rasulullah ni pula ketika sakarat, Israel ni minta maaf. Dan ketika dicabut nyawa Rasulullah SAW tersebut, Rasulullah mengerang. Israel sakit Israel begitu. Sakit Israel. Tak pernah lagi Israel tu mencabut nyawa
dalam keadaan ketakutan ataupun menangis, Mak. Dia cabut nyawa Rasulullah tu menangis. Kerana kata, wahai Muhammad, dia kata, aku dah sehabis-habis halus, sehabis-habis lembut sangat. Sehabis-habis lembut sangat, dia kata. Aku cabut nyawa kau ni, lembut, sehabis-habis lembut, dia kata. Aku minta maaf pada engkau, wahai Muhammad, dia kata. Rasulullah kata, sakit, dia kata, sakit. Itu yang Sayyidina Aisyah kata, kalau Rasulullah sendiri kekasih Allah, bukan kekasih Allah, bukannya makhluk, bukannya manusia agung. Rasulullah tu bukan manusia agung, Mak. Rasulullah tu makhluk agung. Level makhluk. Makhluk ni apa, Mak? Masiwallah. Sesuatu selain daripada Allah. Allah selain daripada Allah, makhluk. Dalam kalangan makhluk ni, selain daripada Allah ni, Rasulullah ni adalah makhluk yang paling agung, paling utama, paling disayangi, kekasih Allah. Itu pun melalui kematian, kewafatan tadi, sakarat tadi, dalam keadaan sakit. Jadi kalau katalah Rasulullah tu sendiri pun, Sayyidina Aisyah kata, menghadapi situasi keadaan yang sangat-sangat menyakitkan tadi, maka tak usah datang jumpa aku minta doa ataupun minta cara bagaimana nak memudahkan sakarat. Kerana itu sifat sakarat. Itu gambaran dia. Itu sifat sakarat. Ini apatah lagi kalau katalah Israel itu datang dalam keadaan seseorang itu ahli maksiat. Itu yang direntap-rentapnya, disentap-sentapnya, ditakut-takutkan. Dalam benda tu sakit. Lepas tu disentap Rasulullah, yang ditarik perlahan tu pun Rasulullah kata sakit. Pada Rasulullah tu sesabar-sabar manusia, Mak. Sekental-kental manusia, setahan-tahan manusia tu pun boleh cakap sakit. Cuba bayangkan. Dia lagi pula ahli maksiat, yang mana disentap-sentap. Nanti kat depan ada gambaran bagaimana keadaan cara mencabut nyawa tadi. At-Tirmizi meriwayatkan Sayyidina Aisyah, Abdullah ibnu Imam Ahmad, Abdullah ibnu Imam Ahmad dalam Zawaid Az-Zuhud meriwayatkan hadis daripada Tabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sementara ketika itu beliau, baginda, sedang berusaha menghadapi sakaratul maut, seandainya anak cucu Adam tidak berbuat kecuali hanya untuk ini, menghadapi kematian, pastilah dia beramal. Ini dia. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah kata, sementara ketika itu beliau sedang berusaha menghadapi sakaratul maut. Ni ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut ni, Rasulullah sempat lagi bercakap, Rasulullah sempat lagi bersabda. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah kata, seandainya anak cucu Adam tidak berbuat kecuali hanya untuk ini, iaitu menghadapi sakaratul maut, pastilah dia beramal. Jadi kalau katalah, lebih kurang macam ni bahasa ni, kalaulah dia tahu, anak cucu Adam ni tahu macam mana sakitnya sakaratul maut ni, maka pasti setiap anak cucu Adam ini akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang jadi leka lalai ni sebab apa, Mak? Sebab duk cerita je ni, gambarannya tak nampak lagi. Esok bila dah sampai hadapi sakaratul maut tu, masa itulah nasi dah jadi bubur. Nasi dah jadi bubur. Nasi jadi bubur sedap juga. Kan, buat telur masin, bubur telur masin, apa ni, ataupun ikan asin, kicap, letak bawang goreng. Sedap juga, Mak. Habis kalau ni masalah nasi jadi bubur ni, bubur yang dah tak boleh makan. Memang dah tak boleh nak kata A, kata B, dah tak ada apa-apa pilihan, usaha kat atas kita lagi. Ikhtiar tidak ada langsung kerana keadaan sakarat itu menghentikan daripada segala amalan, terputus segala amalan, tidak ada lagi pilihan ikhtiar ke atas kita. Jadi itu sebab Rasulullah SAW kata, kalau katalah kita ni tahu bagaimana keadaan sakitnya sakaratul maut ni, pasti sudah tentu setiap anak cucu Adam ini akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Itu sebabnya kalau kita ingatkan balik perbincangan kita pada pertemuan-pertemuan yang lepas, mengingati kematian, mengetahui, memahami dan mengingati kematian ini adalah salah satu jalan ketaatan seseorang kepada Allah. Macam mana kita nak balik pada Allah? Macam mana kita nak betul-betul
mujahadah hati kita ni, supaya kita dapat kembali dengan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Salah satu jalan yang paling mujarab sekali adalah dengan banyak mengingati mati. Jadi nak mengingati mati ni pula bukan hanya sekadar ingat mati. Kita kena tahu tentang mati. Kita kena faham tentang konsep mati, situasi mati dan keadaan mati tadi. Itu yang kita belajar tu. Bila kita belajar, maka kita tahu gambaran kematian tadi. Bila kita tahu, maka ketika itu kita cuba amalkan, banyakkan mengingati mati. Dan mati itu adalah satu perkara yang sangat menyakitkan dan menakutkan. Luqman Al-Hanafi dan Yusuf Ibn Yaqub Al-Hanafi, ni kedua-dua ulama' ni ulama' Hanafi, mazhab Hanafi, telah mengatakan, kami pernah mendengar Yaqub alaihissalam. Kami pernah mendengar Yaqub alaihissalam ketika datang kepadanya pembawa khabar gembira. Ia berkata kepadanya, aku tidak tahu, aku tidak mendatangimu hari ini, melainkan bahawa Allah akan memudahkan sakaratul maut bagimu. Jadi riwayat ni riwayat daripada Luqman Al-Hanafi dan Yusuf Ibn Yaqub Al-Hanafi mengatakan bahawa dia pernah mendengar bahawa Yaqub alaihissalam ketika datang kepadanya pembawa khabar gembira, dia berkata kepadanya, aku tidak tahu, aku tidak mendatangimu hari ini, melainkan bahawa Allah akan memudahkan sakaratul maut bagimu. Jadi Jibril ni, siapa pembawa berita? Maka pembawa berita yang dimaksudkan, pembawa berita ni kat sini ialah Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ni dia datang dengan membawa berita gembira, dan dia berkata bahawa aku tidak tahu dan aku tidak mendatangimu hari ini, melainkan bahawa Allah akan memudahkan sakaratul maut bagimu. Ini bagaimana gambaran keadaan ungkapan daripada Nabi Allah Yaqub. Siapa pembawa berita gembira ni? Pembawa khabar gembira ini iaitu Nabi Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Dia datang jumpa Nabi Allah Yaqub alaihissalam, lalu berkata kepada Nabi Allah Yaqub, aku tidak tahu dan aku tidak mendatangi hari ini. Ini ungkapan daripada Jibril tadi, melainkan bahawa Allah akan memudahkan sakaratul maut bagimu. Jadi Allah Ta'ala memudahkan sakaratul maut bagi Nabi Allah Yaqub. Ini ungkapan. Ibnu Mas'ud menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya nyawa seseorang mukmin akan keluar disertai dengan cucuran keringat, sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas keldai. Sesungguhnya orang mukmin pasti melakukan kesalahan. Sesungguhnya orang mukmin itu pasti melakukan kesalahan. Oleh kerana itu dia akan merasakan kesulitan ketika menghadapi kematian sebagai tebusan bagi kesalahannya. Sedangkan orang kafir pula pasti memiliki kebaikan, sehingga ia dimudahkan dalam kematiannya sebagai tebusan atas kebaikannya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Kabair, dalam kitab Kabir, dan juga Abu Nuaim. Jadi Ibnu Mas'ud menentukan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, orang mukmin ni bila tika mana Israel tadi cabut nyawa dia, maka tanda kematian yang baik bagi seorang mukmin ni, dia akan mati dalam keadaan mengeluarkan keringat pada dahi dia. Pada dahi tu, Mak. Kalau kita nak tahu orang tu mati dia dalam keadaan baik ataupun tidak, dua keadaan. Sama ada dia mati dalam keadaan mengeluarkan keringat pada dahi, ataupun situasi yang kedua, sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalir nafas keldai. Macam mana keldai? Macam mana keldai kan? Kalau lembu tu macam mana? Tu sedau. Dia mengerang, Mak. Kalau tak silap saya, balik nanti kita cuba buka YouTube lah, tengok suara keldai. Dia mengerang. Macam mana nak buat, tapi tak reti. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia macam tekanan suara yang terlalu kuat, suara keldai tu. Jadi dengan ada bunyi Macam ni je, ada bunyi Macam mana bunyi dia? Tu benda hemang.
Jadi dia bunyi keldai tu dua keadaan setiap kita akan lalui. Sama ada bunyi keldai, sebenarnya bunyi keldai tu Allah Ta'ala sentap dia tu. Israel sentap nyawa dia tadi, sehingga kan tekanan yang terlalu kuat melahirkan bunyi keldai tadi. Keldai dalam keadaan tekanan. Saya nak gambar, kamu tak tahu nak gambar, tapi dia tekanan bunyi je tu. Dan orang yang beriman ni pula dia mati dalam keadaan taklah sampai mengerang begitu, tetapi akan melahirkan pada dahinya tadi peluh. Ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ulas lagi, kenapa dua-dua keadaan itu merasa sakit? Kenapa dua-dua keadaan itu merasa sakit? Orang mukmin tu mati dia pun dalam keadaan sakit. Orang kafir itu pun matinya dalam keadaan sakit. Nabi nak gambarkan orang mukmin ni, walaupun dia seorang mukmin, pasti ada keburukan yang dilakukan oleh orang mukmin tadi. Maka ketika kematian tadi, tekanan terhadap kematian, tekanan suasana keadaan kematian tadi membuatkan keadaan tekanan tadi menjadi sebab kepada Allah ampunkan dosa dia. Sakitnya tak sakit dia menghadapi sakaratul maut tadi menjadi sebab Allah Ta'ala ampunkan segala kesalahan dia tadi. Dan juga bagi orang kafir tadi pula, kenapa masih lagi Allah Ta'ala bagi keadaan sedemikian? Merasa sakit lagi, kerana dengan sakit yang begitu rupa nak dibandingkan dengan maksiat ataupun kufur yang dilakukan, tetapi masih begitu keadaan sakit Allah Ta'ala bagi pada dia, kerana kemungkinan masih lagi ada kebaikan yang dilakukan ketika dia hidup dulu. Jadi kebaikan yang dilakukan ketika hidup, walaupun dalam keadaan dia kufur pada Allah, tetapi masih lagi Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk kematian, walaupun mati itu pun dalam keadaan cela dah. Itu Nabi SAW gambarkan dua keadaan tadi. Azan sila je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Syekh menyambung lagi kata-kata beliau. Ad-Dainuri dalam kitab Mujalasah menuturkan firman Allah SWT daripada Wahid Ibn Wad. Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan. Jadi ini kata-kata Allah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang daripada dunia sementara aku ingin menyayanginya, sehinggalah aku menebus setiap kesalahan yang telah dilakukannya dengan rasa sakit pada tubuhnya, musibah bagi keluarganya, kesempitan dalam kehidupannya, dan berkurangan rezekinya, hinggalah aku mendapatkan kesalahannya sebesar biji atom. Jika masih tersisa suatu kesalahan padanya, nescaya aku akan menjadikan kesulitan dalam kematiannya hinggalah dia menghadapku seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Demi kekuasaanku, aku tidak mengeluarkan seorang hamba daripada dunia sementara aku ingin mengazabnya sampailah aku menebus semua kebaikan yang telah diperbuatnya dengan kesihatan pada tubuhnya, keluasan rezekinya, kebahagiaan hidupnya, dan keamanan dirinya, hinggalah aku mendapatkan kebaikan seberat biji atom sahaja. Jika masih ada suatu kebaikan yang tersisa padanya, akan aku mudahkan kematiannya hingga dia menghadap aku seperti pada saat dia dalam keadaan tidak memiliki kebaikan apapun yang dapat dijadikan alat pelindung dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Ini mak. Jadi ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Mujalasah. Sebut kemungkinan yang hadis qudsi. Bagaimana Allah Taala gambarkan bila Allah Taala nakkan kebaikan ke atas seseorang tu, lebih kurang macam tu lah. Bila Allah Ta'ala sayang seseorang tu, nakkan kebaikan atas dia, maka Allah Ta'ala akan susahkan hidup dia. Allah Ta'ala bagikan dia sakit, Allah Ta'ala bagi dia musibah, Allah Ta'ala bagi dia dekat sini sebut apa lagi, musibah, sakit, rezeki yang berkurangan. Rezekinya maknanya hidup dia tu serba kekurangan, tak ada. Kesempitan hidup. Sampailah dia punya disebabkan kesempitan kehidupan tadi tu. Ini gambaran dia. Disebabkan kesempitan dia tu dengan kesempitan yang Allah Ta'ala berikan kehidupan pada kehidupannya tadi tu, membuatkan dosanya tu makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, sampailah tinggal sebesar zarah. Maknanya dah sampai macam tu Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala himpitkan hidup dia, tapi masih lagi ada sebesar zarah. Masih lagi ada sebesar zarah keburukan dia tu. Mungkin ada dosa dia sebesar zarah. Jika masih lagi didapati sebesar zarah keburukan dia tadi ataupun kejahatan dia tadi, disebabkan aku nakkan dia tu, aku sayangkan dia, aku nakkan kebaikan ke atas dia untuk akhirat dia, maka aku akan jadikan kematian dia tu kematian yang sakit, supaya dengan sakitnya ketika mati tadi menghapuskan sebesar zarah kejahatan yang tertinggal tadi. Nampak tak gambarannya? Nampak je? Kalau Allah Ta'ala nakkan kebaikan atas seseorang tu, Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala sayang dia, maka Allah Ta'ala akan himpitkan kehidupan dia, diberikan kesusahan, rezeki yang kurang, sakit, kehidupan yang sangat sangat terhimpit. Jadi dengan kesusahan-kesusahan tadi tu, maka dia akan datangkan pahala. Maka dengan pahala yang banyak tadi, katalah masih lagi ada meninggalkan sebesar zarah kejahatan pada diri dia, ada sebesar zarah kejahatan pada diri dia, maka Allah Ta'ala akan matikan dia ataupun datangkan sakarat ke atas dia
dalam keadaan kesusahan. Maksudnya sakarat yang sakit. Kerana apa? Kerana sakitnya sakarat tadi akan menghapuskan kejahatan yang sebesar zarah tadi yang masih tertinggal. Kemudian seterusnya pula Allah Ta'ala kata apa lagi? Kalau aku tak nak seseorang, aku nakkan keburukan dan kejahatan ke atas dia. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak nak baik ke atas dia. Lalu ketika itu Allah SWT akan datangkan kebaikan, kelapangan, kehidupan. Tidak akan ada sedikit pun kesusahan dalam kehidupan dia. Sehingga sampai tahap yang ada ketika itu, yang banyaknya sebesar zahrah kebaikan, yang tinggal hanyalah sebesar zahrah. Kalau jika masih ada sebesar zahrah kebaikan tadi, dah Allah Ta'ala bagi dia senang sampai kan tak ada pahala. Terlalu mudah sangat hidup atas muka bumi Allah SWT ni, sampai kan tak ada pahala. Terhapus segala kebaikan-kebaikan dia, tapi masih lagi katalah ada sebesar zahrah kebaikan pada dia tadi. Sampai tahap Allah mudahkan kematian dia. Allah mudahkan kematian dia. Kenapa? Kerana nakkan dengan mudah kematian tadi, sehingga kan sebesar kebaikan tadi itu pun akan terhapus, tak ada. Sehingga sampai tahap, sehingga kan tak ada langsung kebaikan ke atas dia, dan Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam neraka Allah SWT. Jadi apa yang kita nampak, Pak? Jangan kita rasakan bila hidup kita mudah. Jangan kita rasa hidup kita tu senang. Jangan kita rasa hidup kita cukup. Itu tanda Allah sayang. Tidak. Ini secara jelas ni. Takut-takut itu menjadi fitnah. Takut-takut tu, kesenangan tadi istidraj. Ini yang dikatakan kesenangan tadi, kecukupan tadi, kita rasakan cukup. Kita rasakan kecukupan itu baik. Hakikatnya dia datang sebagai satu istidraj. Memakan segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, sehingga kan tidak ada lagi kebaikan. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalau katalah ada lagi sebesar zahrah yang Allah Ta'ala tinggal, ada lagi sebesar zahrah yang tertinggal. Allah Ta'ala tu dah bagi kesenangan, kemewahan pada dia, kelalaian, istidrat, tapi masih lagi ada sebesar zahrah kebaikan. Maka Allah mudahkan kematian dia. Untuk apa Allah mudahkan? Supaya dengan mudahnya tadi tu menjadi sebab kepada habis terus hilang, tak ada langsung kebaikan, makan terus kebaikan dia. Dan akhirnya Allah Ta'ala terus campak dia ke dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Yang sangat-sangat menakut. Allah Ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama, sebagai satu peringatan kita bersama, dan sebagai satu panduan, dan menjadi kekuatan kepada kita untuk kita terus berjalan mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, dan senantiasa duduk dalam keadaan Allah redha, Allah rahmat, Allah Ta'ala kasihi kita. Dan kita harapkan Allah Ta'ala tidak uji kita kepada sesuatu perkara yang menjadi sebab untuk datangnya kemurkaan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Ta'ala alam, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala kali. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat astagfirullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.